Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Bersama Cikgu Usyara dalam subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 3. Pada minggu ini, kita akan belajar pendidikan kesihatan dengan tajuk Amalan Pemakanan Sihat. Apa itu pemakanan sihat? Pernah dengar mengenai pemakanan sihat? Gaya pemakanan sihat sering disebut-sebut tidak kiralah di media massa ataupun di dalam perbualan seharian. Bagi mendapatkan tubuh yang sihat, setiap murid-murid perlu mengamalkan pemakanan dan diet yang penuh dengan nutrisi. Namun, tahukah murid-murid erti sebenar pemakanan sihat? Pemakanan sihat merupakan diet yang dapat membekalkan tubuh badan dengan nutrien yang cukup untuk kegunaan harian. Selain itu, pemakanan ini juga penting untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan. Ramai yang menganggap makan secara sihat itu merupakan satu perkara yang sukar untuk dilakukan. Namun, ia sebenarnya tidaklah sesukar yang disangka. Malah dengan cara yang betul, sesiapa sahaja boleh makan dengan sihat. Murid-murid cuma perlu tahu beberapa asas pemakanan seimbang sebelum boleh melakukannya sendiri nanti. Berikut merupakan kumpulan makanan yang perlu ada di dalam pemakanan murid-murid. Badan murid-murid memerlukan pelbagai jenis makanan untuk menampung keperluan tenaga harian. Oleh sebab itu, murid-murid memerlukan makanan yang terdiri daripada setiap kumpulan utama supaya tubuh dapat melakukan fungsinya dengan baik. Diet yang seimbang jika dilakukan secara konsisten dapat membantu murid-murid untuk kekal sihat. Selain itu, risiko sakit jantung, kanser dan juga diabetes dapat diturunkan. Pemakanan yang sihat penting untuk sistem imun bagi membantu murid-murid mengekalkan berat badan pada tahap yang normal. Dengan mengikuti cara pemakanan sihat daripada piramid makanan yang betul, boleh membimbing murid-murid untuk mencapainya. Dari bawah, kumpulan pemakanan pertama ialah dari karbohidrat yang terdiri daripada mi, nasi, bijirin, roti dan ubi-ubian. Karbohidrat merupakan sumber tenaga utama otak dan juga badan. Karbohidrat juga merupakan sumber fiber yang baik. Seterusnya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang merupakan sumber vitamin dan mineral. Di dalam kumpulan ini, murid-murid perlu makan banyak, iaitu untuk buah-buahan 2 sajian sehari, manakala untuk sayur-sayuran 3 sajian sehari. Untuk mendapatkan nutrien yang mencukupi, murid-murid perlu memilih pelbagai jenis sayur-sayuran. Murid-murid mungkin menikmati sayur-sayuran mentah atau dimasak. Walau bagaimanapun, penting untuk diingat bahawa memasak sayur-sayuran akan menghilangkan sebahagian daripada nilai pemakanannya. Juga, beberapa kaedah seperti menggoreng boleh menambahkan lemak yang tidak sihat pada hidangan. Kumpulan seterusnya iaitu protein yang terdiri daripada ikan, ayam, daging dan susu serta produk ternusu. Protein merupakan nutrien makro yang penting untuk tumbesaran badan. Protein diperlukan oleh sel-sel untuk memperbaiki tisu dan sel badan yang rosak. Untuk kumpulan ini, murid-murid perlu makan 1 hingga 3 sajian sehari secara sederhana sahaja. Akhir sekali, kumpulan lemak yang mengandungi gula, garam, minyak. Dan murid-murid perlu makan sedikit untuk kumpulan makanan ini. Walau bagaimanapun, dalam lemak merupakan sumber vitamin larut A, D, E dan K yang berfungsi sebagai insulasi badan dan diperlukan untuk penghasilan hormon dalam badan. Tetapi, di dalam kumpulan ini, murid-murid diingat
dianjurkan untuk makan dengan sedikit sahaja. Mengapa pemakanan yang sihat itu sangat penting? Baiklah, pemakanan yang sihat penting kerana organ dan tisu murid-murid memerlukan pemakanan yang betul agar dapat berfungsi dengan berkesan. Tanpa pemakanan yang baik, tubuh murid-murid akan lebih mudah mendapat penyakit, jangkitan, keletihan dan prestasi yang buruk. Peningkatan tahap obesiti dan diabetes di dunia adalah contoh utama kesan diet yang buruk dan kurang bersenam. Di samping itu, pemakanan yang sihat memberi murid-murid banyak faedah untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Ini termasuklah dapat mencegah penyakit dan jangkitan, meningkatkan kesihatan mental, baik untuk pertumbuhan dan juga dapat membantu mengawal berat badan. Baiklah, berikut merupakan beberapa faktor utama yang dapat membentuk diet pemakanan yang sihat dan juga seimbang. Iaitu yang pertama, pemakanan mesti mencukupi dengan menyediakan jumlah nutrien penting serta serat dan kalori yang mencukupi. Seterusnya, pemakanan seimbang dapat dilakukan apabila murid-murid tidak mengambil satu nutrien dengan mengorbankan nutrien yang lain, tetapi memperoleh jumlah nutrien yang sama atau serupa. Seterusnya, kawalan kalori. Kawalan kalori diperlukan agar jumlah tenaga yang anda dapat daripada nutrien adalah sama dengan jumlah tenaga yang murid-murid habiskan semasa aktiviti seharian. Kesederhanaan bermaksud tidak makan secara berlebihan, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Murid-murid boleh mencuba diet suku-suku separuh yang menjadi terkenal sekarang. Dan seterusnya, kepelbagaian. Kepelbagaian merujuk kepada pengambilan makanan yang berlainan dari setiap kumpulan makanan secara berkala. Jadi berikut merupakan bagaimana untuk mencapai pemakanan yang seimbang agar dapat mengimbangkan kualiti dan kuantiti makanan untuk dimakan. Berikut merupakan snack berkhasiat. Snack bermaksud makanan yang dimakan antara waktu makan utama sekiranya perlu sahaja. Yang berikut ialah contoh snack berkhasiat iaitu yogurt, sandwich, buah-buahan, salad, bijirin dan sebagainya. Sebelum itu, cikgu nak tanya, apakah snack berkhasiat pilihan murid-murid dan nyatakan sebab kenapa murid-murid memilih snack berkhasiat tersebut. Baiklah, terdapat pelbagai lagi snack berkhasiat yang boleh diambil untuk memenuhi keperluan. Tetapi, cikgu ingin ingatkan, makan snack dalam jumlah yang sedikit sahaja. Elakkan makan snack terlalu hampir dengan waktu makan utama. Sekali lagi, cikgu ingatkan, snack berkhasiat perlu diambil dalam jumlah yang sedikit sahaja. Makanan yang dipilih juga mestilah kurang kandungan gula, garam dan lemak. Baiklah, sudah faham pembelajaran kita pada hari ini? Kalau sudah faham, pilih satu aktiviti di bawah dan hantar tugasan tersebut ke Google Classroom atau Padlet cikgu. Yang pertama, murid-murid boleh memilih untuk membuat satu video sandwich pilihan murid-murid. Murid-murid boleh merujuk video di slide seterusnya selepas ini. Kedua, murid-murid juga boleh memilih untuk melukis piramid makanan dan melukis sandwich pilihan murid-murid serta warnakan dalam buku tulis masing-masing dengan merujuk buku teks muka surat 89 dan 92.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Huda Zahra. Saya dari kelas 3 Bestari. Hari ini saya akan membuat sandwich pilihan saya. Pilihan roti saya ialah roti berserat. Pilihan sampuan saya ialah mayonis. Pilihan inti saya ialah tuna dan cheese. Pilihan sayur saya ialah salad, timun dan tomato. Saya memilih roti berserat, bermayonis, salad, timun dan tomato dan tuna dan cheese kerana ianya berkhasiat dan mengenyangkan. Baiklah, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada minggu ini. Sehingga berjumpa lagi. Stay at home, stay fit, stay healthy. See you next week. Bye.